بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu seperti biasa, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan topik pendetilan rukun sembahyang. Rukun yang kedua iaitu takbiratul ihram. Kita akan habiskan malam ini syarat yang terakhir takbiratul ihram. Ada 21 syarat. Kita akan habiskan malam ini syarat yang ke-21. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat sah melafazkan takbiratul ihram ke-21. Ini dia panggil amali. Jadi dalam sembahyang ini dia ada topik yang berkaitan dengan praktikal ataupun amali, dan dia ada berkaitan dengan pengetahuan. Yang paling penting untuk kita fokus ialah topik yang berkaitan dengan amali ataupun praktikal. Cara untuk kita buat satu persatu. Kalau ucapan, cara kita lafaz. Kalau perbuatan, cara untuk kita buat betul dan juga sempurna. Ini berkaitan dengan cara kita ucap. Bagaimana ucapan yang betul dan sempurna di sisi syariat ataupun di sisi agama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dalam kursus 16 kita Hidayatul Sibyan, di bawah sekali baris keempat dari bawah, dan wajib atau dan tu sambungan yang ke-21. Syarat sah yang terakhir iaitu ke-21 dan wajib. Dan wajib di muqarranah. Ini yang syarat dalam mazhab kita. Dia berbeza mazhab. Mazhab kita wajib dan wajib di muqarranah. Artinya arti muqarranah diserta akan niat sembahyang itu dengan takbir. Ini dalam takbir. Kita dah bincang sebelum daripada ni niat. Niat itu wajib. Semua mazhab niat wajib. Bukan kata mazhab kita saja niat wajib. Cuma berbeza tempat niat. Mazhab Maliki lain, Hanafi lain, Ahmad bin Hanbal lain, dan Imam Syafi'i lain. Tempat niat. Adapun semua mazhab ijma' ataupun dipanggil sepakat, semua para ulama wajib ada niat dalam ibadat ataupun dalam sembahyang. Cuma berbeza adalah tempat. Di mana tempat niat. Itu kena tahu. Kita tak boleh campur. Ada orang tuan dia ambil mudah. Dia campur gaulkan antara empat mazhab ini, sehingga dia claim, dia kata niat ini mudah, di mana pun boleh. Ini bahaya. Kenapa? Dia seolah-olah dia merendahkan mazhab lain, memudahkan mazhab lain. Itu tak boleh. Sebab walaupun mazhab Syafi'i itu pun bukan sepayah, cuma beza tempat saja. Tak boleh kita kata niat itu mudah, jangan menyusahkan niat. Di mana-mana boleh niat. Itu ayat yang bahaya dari sudut nilai akademik. Orang yang tak tahu nilai akademik, dia bercakap ikut dah. Seolah-olah dia menuduh mazhab Imam Syafi'i agak sukar, sedangkan tak sukar niat Imam Syafi'i. Cuma tempat saja kena tahu.
Baik, tempat niat mazhab Syafi'i di mana? Dalam takbir. Apa maksud dalam takbir? Mula alif sebelum ra. Allahu Akbar. Jangan niat selepas, jangan niat sebelum. Tak sah. Siapa yang niat awal sebelum A dia dah datang niat, tidak sah. Siapa yang selepas ba baru datang niat juga tidak sah. Kenapa? Tak kena tempat yang diperuntukkan dalam mazhab Syafi'i. Kehebatan para ulama kita empat mazhab ni tuan-tuan, dia menggunakan dalil yang sama, keluar berbeza hukum. Innamal a'malu binniyat. Ba itu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu wajib ada niat. Maka mereka berselisih pada membincangkan tempat niat. Nabi kata wajib ada niat. Tempat di mana? Nabi tak spesifikkan. Maka Imam Syafi'i kata ba ini ba lil musahabah, serta mesti ada dalam solat. Maksudnya dalam takbir. Maliki kata bukan. Maliki dan Hanafi kata ba itu adalah bab sababiyah. Maksudnya sunat sahaja dalam takbir, belum takbir boleh niat. Itu Maliki dan Hanafi serta Ahmad bin Hanbal. Yang kita yang tak tahu ni, mudah je niat, mana-mana boleh. Mana hadis? Innamal a'malu binniyat. Dia pandai baca hadis je. Hadis ni juga digunakan oleh Imam Syafi'i. Sebab ba itu dengar huruf sebiji itu, huruf ba yang kita kata dengar tu, dengan niat. Dengan niat ni kat mana nak letak niat? Imam Syafi'i kata ba lil musahabah, wajib ada niat dalam takbir. Jadi wajib di sini maksudnya wajib muqaranah ni maksudnya wajib ada niat dalam takbir. Dalam bahasa akademik dia panggil muqaranah. Muqaranah tu apa? Niat dalam takbir. Itu panggil muqaranah, dalam niat dalam takbir. Muqaranah niat ni mula mana, last mana? Mula alif sebelum ra. Allahu Akbar. Itu muqaranah dia panggil tempat niat. Muqaranah ni bahasa kita dipanggil tempat niat, tempat yang wajib ada niat. Mazhab Syafi'i dalam takbir. Mazhab Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal sunat dalam takbir. Mazhab kita wajib dalam takbir. Ketahui olehmu. Baik. Sebelum kita nak baca ketahui tuan-tuan, kita buat kesimpulan. Yang kata wajib ada niat dalam takbir. Niat nak kena ada dalam takbir ni apa dia? Niat. Yang nak kena letak dalam takbir tu adalah niat. Apa dia niat yang kita bincang sebelum daripada ni? Iaitu lintasan hati. Terlintas hati. Lintas apa? Tentang sesuatu benda ataupun tentang sembahyang. Lintas tentang sembahyang serta buat, serta takbir. Jangan lintas sebelum takbir, jangan lintas selepas takbir. Kena terlintas dalam takbir. Nak terlintas macam mana? Kita dah bincang sebelum daripada ni. Niat niat ini umum. Dia ada standard niat. Kalau sembahyang fardu, wajib ada niat. Item niat tu kena ada 3 item, cukupkan dipanggil niat sembahyang fardu. Aku sembahyang 1 item, fardu 2 item, 2 juzuk, dan yang ketiganya maghrib. 3 itu dipanggil niat. Gabungkan 3 itu dipanggil niat yang wajib bagi sembahyang wajib. 3 itu kena ada di mana? Kena ada dalam takbir. Jangan kita terlintas sebelum kita dah terlintas berdiri tegak, sebelum takbir terlintas di hati kita, aku salat maghrib 3 rakaat, Allahu Akbar. Allahu Akbar kosong, tak ada niat. Itu tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Hanya sah dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Jangan keliru tempat niat. Kalau keliru tempat niat, dia bermudah. Kerana apa? Ada qaul, hadis yang sama, qaul yang berbeza, pandangan berbeza. Jangan kita campur. Kalau nak guna pandangan Maliki, Hanafi, niat sebelum takbir, mesti kita packagekan
peraturan mengikut mazhab Maliki dan Hanafi. Bermula daripada wuduk Hanafi, rukun Hanafi, syarat sah Hanafi, perkara batal Hanafi. Begitu juga wuduk. Wuduk cara Hanafi. Cara ambil wuduk kena ikut peraturan mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Maliki wajib, kita kena buat. Kita sunat, mereka wajib. Contoh ambil wuduk antara tempat yang berbeza, sama, muka sama je, anggota sama. Yang beza ni ialah cara basuh. Kawasan sama, muka, tangan hingga siku, kepala, kaki sama, tapi cara basuh berbeza. Kita asalkan mengalir air, sah. Sunat meratakan menggunakan tangan, sunat merata. Tapi Hanafi, Maliki wajib. Tak merata macam ni tuan-tuan, wuduk tak sah. Sebab itu lahir hukum mazhab Syafi'i sunat meratakan air. Kenapa? Meraihkan mazhab lain. Itu kaedah mazhab Syafi'i. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Khuruj ni keluar, maksud apa keluar? Meraih, tuan nak keluar, bukan takwa. Keluar dengan maksud meraihkan pandangan mazhab lain, mustahabun, sunat. Itulah sunat kita. Gosok ketika ambil wuduk. Tak gosok pun tak apa, letak baik. Biasa kan orang tak apa rajin, dia main macam ni je. Dia main macam letak aja baik. Boleh mazhab kita, tapi tak dapat pahala sunat. Kalau Maliki dan Hanafi tidak sah, tak boleh main macam tu. Dia kena letak siap. Menggosok itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Apabila kita nak ikut cara niat Maliki dan Hanafi, wajib, bukan sunat, wajib wuduk, daripada wuduk sampai lengkap, ikut satu-satu mazhab. Jangan kita silap faham dari sudut etika bermazhab. Sekarang ni tuan semakin mudah, terutamanya anak-anak muda kita, asatizah muda-muda kita, kadang-kadang terlalu gopoh ketika berbicara, gopoh ketika mengajar, remehkan etika mazhab. Mudah mereka kata, boleh tuan, jangan menyusahkan sangat niat. Ambil kunci di rumah tu, niat aku nak pergi sembahyang maghrib, datang Allahu Akbar, jangan menyusahkan niat. Cakap ke dia, siapa yang kata susah niat? Mazhab Syafi'i tak susah. Dalam takbir bagi ada, apa nak susah? Itu qaul mu'tamad tuan. Kita cerita bagi orang yang ada problem. Bagi orang yang ada problem ni, problem macam mana? Ada dua lagi pandangan. Mazhab kita tak cerita mazhab lain. Mazhab lain dia lebih mudah. Maksud lebih mudah ni bukan mudah dari segi amali, dari sudut masa. Dia bukan kadar masa itu terlampau singkat. Mazhab Syafi'i dia terhad masa dalam takbir saja, beberapa saat dalam takbir. Maliki lebih luas daripada mazhab Syafi'i kadar masa. Hanafi lagi luas. Ahmad bin Hanbal sama dengan Maliki. Bila hampir dengan solat, ketika berdiri terlintas di hati, aku sembahyang fardu maghrib, settle mazhab Maliki. Hanafi lebih kadar masa, jarak dia lebih jauh. Dalam perjalanan boleh. Perjalanan nak menuju ke tempat solat, dia dah ada niat, sah. Itu mazhab Maliki. Tapi kita ingat, jangan campur kita dalam takbir. Kita dalam takbir. Apa dia? Niat. Niat itu maksudnya terlintas hati kita. Adapun martabat niat kita dah bincang panjang. Baik, bagi orang yang ada dua pandangan mazhab Syafi'i tuan-tuan. Kalaulah ada orang cakap lah, ada orang kata, weh, mazhab Syafi'i ini terhad sangat kadar masa dia, tak sempat dalam takbir, tidak sah, kena takbir lain. Terlepas niat takbir Allahu Akbar, tak datang niat, tak sah. Ataupun datang niat awal, takbir Allahu Akbar, tidak sah, kerana dia mesti dalam. Maka untuk orang special case kita bagi. Special case ni dia ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dia panggil qaul dhaif. Ini disebut dalam beberapa kitab lain. Qaul dhaif dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
Iaitu qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i dibenarkan, ini boleh beramal, dibenarkan untuk dia niat lebih awal, tapi jangan awal sangat, lebih awal sebelum dia niat. Ini qaul dhaif, hanya disebut di dalam kitab yang besar, seperti disebut oleh Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari dan beberapa kitab besar lain. Adapun kitab biasa dia tak sebut tuan-tuan, dia qaul mu'tamad saja. Kitab biasa mana-mana pun dia akan fokus qaul mu'tamad. Takut kita mudah-mudah beramal qaul dhaif. Jangan mudah kita beramal qaul dhaif. Ini untuk situasi tertentu sahaja. Pilihan yang kedua untuk orang penyakit. Ini untuk orang yang berpenyakit was-was. Ini pilihan kedua. Dia ada perbincangan di kalangan ulama, orang yang dibalai, ditimpa musibah dengan penyakit was-was, maka ada qaul, pandangan dalam mazhab Syafi'i khusus bagi orang yang penyakit was-was dibenarkan untuk panggil apa? Memudahkan dia masuk niat. Tu bahasa dia abang sedang orang was-was masuk niat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak masuk niat, sehingga menimbulkan fitnah di kalangan orang lain. Sebenarnya berapa kerak sahaja was-was ni, tiba-tiba pandangan orang lain ni, tuan-tuan dia kata apa? Dia kata susah niat mazhab Syafi'i. Dia tengok apa ni? Dia tengok golongan yang was-was berapa persen sahaja, maka menjadi yang panggil fitnah terhadap mazhab Syafi'i. Ada orang cakap, dia kata mazhab Syafi'i ni payah nak niat. Dia ambil golongan hak 2-3 kerak hak payah nak masuk tu, tu. Allahu Akbar, tak masuk, keluar balik. Allahu Akbar. Bila nak masuk? Tu iman nak rokok boleh masuk. Tu kita kata orang was-was ini dia orang panggil ikut hasutan, godaan was-was syaitan. Sebab apa kita tengok? Dia boleh lawan sebenarnya, saja dia tak puas. Apabila iman nak rokok, dia paksa masuk juga. Tengok iman dah nak rokok dah, dia pun Allahu Akbar, tu pun masuk. Lepas tu masbuk. Masbuk. Rekat pertama masbuk, kedua masbuk, ketiga masbuk, keempat masbuk, keempat masbuk. Itulah dia geng was-was. Berjaya syaitan menggoda dia untuk melepaskan dia daripada muafiq. Muafiq ni orang sempat kadar masa dengan iman. Itu dua pandangan, dua qaul untuk pilihan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Qaul lemah, pandangan dia lemah, dan juga pandangan khusus, qaul khusus untuk orang yang ada masalah was-was. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita tahu dah tempat wajib niat dalam takbir, dan ada dua pilihan untuk satu pendapat lemah mazhab Syafi'i yang disebut oleh Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya, dan juga khusus untuk mereka yang dibalai dengan penyakit was-was, sukar untuk hadirkan niat dalam takbir. Orang yang sukar untuk hadir niat dalam takbir itu boleh pilih beramal dengan pandangan niat awal sedikit, niat awal, bukan niat lepas, niat awal sebelum tu niat. Itu untuk orang yang dibalai dengan penyakit was-was sahaja, jangan kita pula pilih. Qaul pandangan lemah ini dia tak boleh mudah-mudah tuan-tuan, dia ada peraturan dia. Qaul lemah ni, pandangan lemah, segelintir mazhab, segelintir ulama yang memberi pandangan ini, bukan majoriti. Dia bukan mudah untuk kita fatwa, maksudnya untuk kita cerita. Hanya dalam majlis ilmu, apabila orang tanya, tak boleh cerita pandangan lemah. Itu peraturan dia. La yajuzul ifta'u bid-dha'ifi illa, melainkan lihajatin, melainkan keperluan. La yajuzul ifta'u bid-dha'if. Ini mufti ataupun orang mengeluarkan pandangan tidak harus mengeluarkan
pendapat lemah dalam mana-mana mazhab illa lihajatin aw maslahatin ammah, melainkan keperluan terdesak terpaksa keluarkan pandangan lemah. Sebab itu dulu raja-raja dulu tuan zaman kegemilangan Islam, seperti ada dalam manuskrip Raja Muhammad keempat yang memerintah wilayah ataupun kerajaan Kelantan, dia mengeluarkan satu titah kepada mufti kerajaan Kelantan, jangan mengeluarkan fatwa menggunakan qaul lemah dalam mazhab Syafi'i. Dia tak benarkan, raja tak benarkan. Sebenarnya raja ni pun bukan orang panggil apa, pandangan dia ambil daripada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh sewenan-wenan menggunakan pandangan lemah untuk individu saja. Lepas tu dalam majlis ilmu boleh kita bincang pandangan lemah itu, tapi kalau terbuka tak boleh. Takut orang silap faham, orang duk amal yang lemah, tinggal hak muktamad, tak boleh. Lepas tu orang barak dia akan memilih qaul muktamad. Lemah ni untuk emergency je, untuk orang panggil apa, individu situasi tertentu. Tapi akhir zaman tuan-tuan, lemah tu dah jadi macam kuat. Macam kita bagi salam yang tak ada diri salam tu bukan muktamad tu. Itu sebahagian ulama kata sah, muktamad tidak sah. Macam kita bagi salam, kirim salam tanpa diri, itu tidak sah, qada'if. Jumpa dengan kawan, kirim salam kat Tok Bila, lama tak jumpa Tok Bila, salam je, tak cerita mana salam. Nak bagi dekat orang ni nak bawa salam ni, nak sampai kepada orang ni yang kita kirim tu, mana salam dia? Diri salam itu mesti bagi dengan lafaz Assalamualaikum. Hari ni tak ada lafaz tuan. Orang dah hilang dah yang muktamad. Tinggal apa? Tinggal qada'if. Nasib baik ada qaul dhaif. Jadi kita pun tak perasan duk amal qada'if. Jadi kalau kita belajar tuan, kena kembalikan balik qaul muktamad. Nak bagi salam, jangan beri nama. Salam tu nama, mana diri dia? Lafaz Assalamualaikum. Barulah orang yang bawa sebagai wakil dia. Bagi orang bawa ni wakil. Wakil ni bertanggungjawab untuk sampaikan, sebab amanah orang bagi wakil kepada dia untuk bawa salam. Tapi kalau dia tak bagi diri, tak jadi kewajipan kita untuk sampai. Terlupa pun tak apa. Terlupa minggu lepas saya jumpa dengan ustaz bagi salam kat kau. Terlupa. Terlupa tak apalah, tak jadi isu. Sengaja tak cakap pun tak apa, sebab dia tak bagi pun salam. Tak haram sekiranya jumpa kita tak nak cakap pun. Terlupa tak ada isu apa pun. Sebab dia tak bagi diri salam. Nak jawab apa? Tapi kita hebat, tak ada salam kita jawab. Awak kira salam kat kau, Waalaikumsalam. Pantas mau punya salam jawab tu. Tak ada diri pun tak apa. Salam jawab apa? Jawab salam. Mana salam? Tadi kau cakap salam. Cakap nama baru. Salam tu nama. Nama bagi diri dia. Apa diri dia? Lafaz alif lam tu, mula alif lam tu, Assalamualaikum. Lafaz dia kena ada syarat. Kalau orang yang bagi salam pada kita, dia bagi tak betul, dia bawa mungkin hang bagi sana tu betul, atau mungkin tak betul, 2 kali 5 lah. Dia bagi tak betul, tak boleh jawab. Dia kata ni, saya jumpa dengan ustaz malam, dia kirim salam dekat Tok Bila. Dia pun cakap, Assalamualaikum. Tok Bila senyap. Dia jawab Assalamualaikum. Jawab apa? Bukan salam tu. Assalamualaikum. Salam dia Assalamualaikum. Cuba Assalamualaikum dalam solat, Jahannam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana dia? Itu bukan di salam. Tak sah sembahyang dia. Kenapa? Tak dinamakan salam. Tu dia panggil qaul dhaif. Banyak tuan dalam kehidupan harian kita sekarang ini, akhir zaman, kita beramal dengan qaul dhaif. Tu tak bincang muamalah lagi. Muamalah lagi banyak. Muamalah mazhab Syafi'i. Qaul dhaif je. Jual beli tuan. Haram lagi, tidak sah. Jual beli tanpa lafaz apa pun tidak sah. Apabila tak sah, tak boleh ambil barang tu. Kita bukan sekat ambil, hantar tu balik makam apa, bedal, kenyam. Dah 20 tahun dah kenyam dengan barang yang tidak sah. Hulu, duit kita ambil barang. Ada tak kita kata, saya beli barang ini dengan harga RM5. Dia pun jawab, saya jual. Tak ada.
Mu'tamad mazhab Syafi'i tidak sah. Bukan saja tidak sah, haram. Lepas tu nak buat macam mana? Nasib baik ada qaul dhaif, menyelamatkan kita qaul dhaif. Tapi ingat, dia kena tahu. Jangan tak ambil tahu. Ada qaul dhaif, ya kena ambil tahu. Sebab sistem syarak menurunkan peraturan untuk kita ikut. Dalam ibadat kita biasa, tapi dalam muamalat ni tuan-tuan, dalam pengurusan harta benda harian kita, banyak ataupun majoriti kita tak ikut sistem syarak. Kita ikut apa? Kita ikut kita berdasarkan apa yang kita dah buat daripada kecil. Pergi hulu barang, hulu duit, ambil barang, tunggu baki. Orang panggil nak nama apa? Jual beli. Ini jual beli dari sudut perundangan mana? Peraturan mana? Peraturan saya, bukan peraturan Islam. Peraturan mazhab Syafi'i kena cukup 6 rukun, mazhab lain 5 ataupun 4. Dia berbeza mazhab. Kita nak ikut mazhab lain pun tak macam mazhab lain. Nak ikut mazhab kita pun tak sama mazhab kita. Lepas tu mazhab apa? Mazhab sendiri. Hulu duit, ambil barang. Itu mazhab kita qaul dhaif. Nama dia jual beli mu'attah. Jual beli mu'attah ini kena niat aku taklid qaul dhaif. Sebab tak boleh beramal qaul mu'tamad. Kita cakap beli, dia tak nak cakap jual. Saya beli, dia cakap senyap. Saya beli, senyap. Terima kasih. Cakap banyak kali, dia halau. Dah halau, awal lahir pula nak bayar. Dia tak tahu peraturan. Kena cakap saya beli, saya jual. Itu dipanggil akad ijab qabul. Wajib ada 6 syarat. Wajib ada 6 rukun. Penjual, pembeli, barang, harga, ijab qabul. Ataupun dia ringkaskan 5 rukun tu jadi ijab qabul rukun kelima. Ada setengah rukun, apa namanya, ulama dia detailkan 5 ijab 6 qabul. Hanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki sunat ijab qabul, bukan wajib, sunat. Dia tak menjadi rukun, sunat. Tapi kita kena tahu, barulah bulsah. Ni lah, apabila kita tahu, oh nasib baik ustaz, saya dah 20 tahun dah amal, rupanya mazhab Hanafi okey. Mazhab Maliki okey. Baru tahu, dia kena tahu dulu berbuat. Jadi mazhab Syafi'i pun boleh ijab qabul. Tidak ada jual beli, tidak ada ijab qabul. Jual beli tidak ada ijab qabul, tapi qaul dhaif, bukan mu'tamad. Sebab itu para ulama cuba untuk berada di atas qaul yang mu'tamad. Orang yang warak tu apa? Orang warak dia cuba untuk beramal qaul mu'tamad. Payah juga amal. Pak penjual tak tahu, nak paksa dia cakap saya jual. Dia kena paksa. Cakap saya jual, ni saya beli ni. Okey, saya jual. Okey, settle. Makna beramal. I don't know. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu. Ni pun lagi kita jangan dengar ni. Peraturan ni bukan baru, peraturan lama. Bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi 2 bahagi. Muqaranah tu ada 2. Kita pilih hak mana. Tapi biasanya kedua lah, yang pertama payah nak buat. Dan istihdar pun ada 2. Kita pilih juga. Pertamanya istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah namanya. Baik. Apa dia istihdar dengan muqaranah? Muqaranah dah tahu lah. Muqaranah ni tempatnya dalam takbir. Cuma 2 ni cara niat dulu. Tu ada 2. Cara nak hadir niat tu ada 2 cara. Tu dipanggil muqaranah, ada 2. Cara nak terlintas ada 2 cara. Begitu juga istihdar. Istihdar ni apa? Istihdar ini dia panggil gambaran sembahyang di dalam minda kita dan hati kita sebelum takbir. Kena gambarkan dulu diri salat sebelum takbir. Kemudian gambaran diri salat itu disambung dengan muqaranah. Itu cantik dia punya peruntukan dia. Kena istihdar. Payah nak sebut tuan-tuan, bahasa akademik ni sebut bahasa kita. Apa dia istihdar? Gambaran tentang diri sembahyang. Kena tergambar dulu diri sembahyang bila belum takbir. Itu dipanggil istihdar. Cara tergambar ada 2. Nanti kita bincang cara. Ni biar tahu dulu. Kita duduk berdiri ni tuan-tuan, berdiri. Kita duduk berdiri, ada beberapa perkara sunat. Istihdar ni nasib baik tuan-tuan bukan wajib. Kalau wajib memang tak sah solat.
Sebab pergi takbir Allahu Akbar, kadang-kadang niat pun tak hati. Niat tak hati, memang istighfar jangan sembang. Niat pun tak ada. Nak tergambar diri sembahyang pun niat pun tak ada. Tak sembang niat. Sebab apa? Hilang niat. Lagilah gambaran diri solat tak ada. Sebelum kita niat ni lintas diri solat, lintas dalam hati. Sebelum terlintas dalam hati, kena hati kita nampak dulu, terbayang dulu diri sembahyang. Cara sembahyang, cara nak bayangkan diri sembahyang itu, cara nak tergambar diri sembahyang itu, ada dua cara tergambar. Tapi nak kena faham dulu maksud istighfar, maksud gambaran diri sembahyang. Apa maksud gambaran diri? Bukan gambaran nama. Kalau orang tak kenal diri tuan, tak mampu untuk istighfar, tak mampu. Dia tak boleh buat istighfar. Kenapa? Nak gambar macam mana dalam minda dia tak kenal benda yang dia nak gambar. Duk nampak nama, duk nampak S-O-A-L-A-T, solat. Duk nampak nama sembahyang. Dia bukan gambar sembahyang, bukan. Bukan ismun musamma. Gambarkan apa? Gambarkan dalam minda kita diri sembahyang. Nak gambar itulah kita nak bincang ni. Ada berapa jenis, ada berapa gambar? Ada dua cara gambar, dua cara nampak. Biar nampak diri sembahyang. Macam kita tuan, bila sebut nama kawan kita, nampak tak di minda? Nampak kan? Kalau dia kenal, nampak. Memang tak kenal, tak nampak. Sebut nama. Kenal ada Haji yang tak datang malam ni. Contoh Haji. Sebut nama Haji tu, kenal. Dia uzur, tak datang hari ni. Sebut je tuan, tu nampak muka dia, nampak wajah dia, nampak ketinggian dia, nampak, siap nampak dia biasa pakai baju hijau. Contoh, kadang-kadang baju biru muda, dia pakai songkok hitam. Siap nampak. Itulah diri. Bukan nampak Haji tu. Apa nama Haji tu? Kenal dia. Kenal siap nama. Kita sebut ya, mak siapa Haji yang tak datang tu, siap nama tu, kenal betul tu. Itulah orang panggil orang yang makrifah, orang yang kenal diri. Diri apa? Diri Haji. Bukan dia nampak Azhari. Dia tak nampak dalam minda dia ni Azhari, bukan. Azhari berada di bibir. Azhar ni berada di bibir. Nama dia tuan, ismun di bibir, musamma di hati. Diri di minda, nama di bibir. Apabila kita sebut Azhar di bibir, yang ada di minda kita rupa dia. Kita nampak rupa. Maka nak cara nampak ni tuan, berdasarkan tahap pengenalan. Kalau dia kenal betul, spontan dia sebut Haji Azhar, dia akan nampak atas sampai ke kaki. Siap nampak baju, siap nampak kopiah, siap nampak ni, siap nampak janggut, siap nampak uban pada janggut 20 orang. Dahsyat tu. Tu memang betul-betul power tu. Kenal tu. Ustaz ni dah ada uban dah sini. Ni. Saya biasa tengok. Ni dia kenal betul. Boleh sebut uban, Taiban ada uban, janggut ada uban, lubang hidung pun tumbuh uban. Tunggu hari dah ustaz ni. Sebab apa? Tanda kapan dalam lubang hidung. Apa kapan dalam lubang hidung? Dalam lubang hidung dia tumbuh uban. Uban tu ulama kata tanda tanda mati. Cuma kita tak tahu tanda mati. Tanda mati ni tuan-tuan, dalam pada fizikal manusia, Allah hadirkan sebagai mesej peringatan bagi orang yang tahu. Sebelum naik uban, apa yang Allah Ta'ala tarik tanda? Kekurangan, kelemahan kita. Kekuatan Allah kurangkan. Umur 40 rasa tak padu seperti umur 30. Itu tanda kematian di atas tubuh badan kita. Mula tak kuat. Mula orang panggil apa? Lutut pun tak kuat, jalan pun mula tak betul lah. Itu tanda kematian. Umur dia 50, uban. Ni lagi dekat, lagi kuat tanda itu. Mula tumbuh kai kafan. Kita tak tahu kai kafan tu putih ni, kata ulama, uban. Kenapa uban Allah Ta'ala sengajakan pilih uban warna putih? Boleh tak Allah Ta'ala nak tumbuh uban warna coklat? Boleh. Warna merah? Boleh. Warna biru? Boleh. Warna oranye? Boleh.
Tak ada ubat warna lain, putih. Kenapa? Ada simbolik persamaan dengan kain kapan. Kain kapan pun tak sunat, ubah warna lain, tak sunat. Kok kita minat lah, masa hidup ni minat MU, Manchester United. Kain kapan siap wasiat, jangan guna kain putih, guna baju MU saya. Tak wajib buat wasiat, tak wajib buat. Tapi kalau dia buat sunat wasiat, dia kata, inilah baju yang saya pakai waktu hidup saya, solat pun baju ni, belajar pun baju ni. Dia wasiat pada isteri dia, kalau abang meninggal guna baju ni, wajib. Itu wajib wasiat. Kalau MU tak wajib. Sebab dia ada persamaan dengan pemilihan warna kain kapan. Begitulah ulama kata kenapa uban warna putih. Tu kita lain lah. Kita tak sempat dah perempuan mengaji kita tinggi-tinggi tu. Kita fokus ada pahala. Jangan fokus pahala ada ni tak tahu, dia tinggalkan. Ilmu-ilmu tinggi dia ambil. Tu rugi. Untuk pengetahuan tu baguslah, untuk motivasi kita. Tapi yang paling penting ilmu asas jangan tinggal. Biarlah tak tahu pun warna putih, kenapa warna putih, tak apa, tak tahu, tak haram. Tapi sembahyang tak tahu tu haram. Kadang-kadang uban penuh di muka, uban penuh di badan, tak tahu pun uban itu tanda kematian, tak apa, tak haram. Tapi kalau tak tahu solat, itu haram. Clear tuan-tuan. Ingat, yang kata istihdar, kita nak bahagikan cara dia. Cara istihdar ada dua, cara niat ada dua. Jadi istihdar ini dia panggil bayangkan. Apa? Kita bayang diri sembahyang. Okey. Kalau tak di diri orang kita tahu, nampak muka, nampak tangan, nampak badan, nampak kaki, nampak pakaian dia, itu diri. Sembahyang pula mana diri dia. Diri sembahyang tuan anggota wajib 13 dia. 13 anggota wajib, selebihnya anggota sunat. Macam kita anggota wajib bagi manusia apa? Kepala. Kepala tu rukun. Telinga bukan. Telinga ni sunat amaat. Tak ada telinga hidup, cerga je. Macam solat. Solat rukun apa? Tak ada, tak boleh, tak jadi solat 13. Macam badan manusia, kepala, badan, kaki bukan rukun. Kaki bukan anggota wajib bagi manusia. Tak ada kaki pun orang panggil manusia juga. Cuma manusia yang cacat. Macam solat 13 ni tak boleh, tak ada. Kalau abaan, itu tak ada, dia cacat je. Maka kita nak bayang apa? Bayang ni bagi nampak asas dulu, bagi nampak 13 dulu. Tak nampak abad, tak nampak doa kuno, tak nampak tayat awal, tak apa lagi. Bagi nampak 13, bagi nampak berdiri, rokok, iktidal, duduk antara dua sujud, sujud, Fatihah. Bagi nampak tayat akhir, tayat awal tak apa lagi, tayat akhir. Bagi nampak selawat selepas tayat akhir, bagi nampak takbir, bagi nampak salam, 13. Maka cara nampak inilah ada dua. Dua ini mengikut tahap pengenalan. Yang pertama dia panggil tuan-tuan, kita buat umur dulu baru kita baca. Yang pertama dia panggil istihdar yang hakiki. Istihdar yang sebenar-benar. Apa maksud sebenar-benar? Dia nampak diri sembahyang secara keseluruhan, satu pun tak tertinggal. 13 semua dia nampak. Ini bukan tahap kita. Ini tahap para ulama, para ma'rif arif billah, para muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah. Tahap dia kenal sungguh. Ilmu dia cukup dan praktikal dia cukup, amali dia cukup. Itulah orang yang disebut salat tuan-tuan, dia nampak 13 dan minda dia. Dia nampak semua. Macam kita nampak orang, macam kita nampak kawan kita, semua kita nampak. Itulah orang kenal diri salat. Mula daripada takbir sampailah salam 13. Itu dipanggil apa? Istihdar hakiki. View ataupun gambaran diri sembahyang yang sebenarnya itu sepenuhnya 13. Semua dia nampak 13 anggota wajib. Dan yang kedua, istihdar yang kedua ini untuk kita, tahap kita, iaitu dipanggil istihdar urfi. Urfi ni apa? Kebiasaan. Dia panggil nampak diri sembahyang kebanyakan, tu panggil urfi. Tak sepenuh. Ini tahap pengenalan dia. Orang biasa macam kita, bukan hari-hari belajar bab solat, sebulan 2 kali je, okey lagi.
Bukan hari-hari. Kalau hari-hari ni sebati dia, tak dengar telinga dia benda lain, dengar kitab solat je. Hari-hari kita tengok kawan kita mau tak nampak uban lalu hidup, hari-hari duduk sembang, tak ada sembang lain. Pagi pun temu dia sarapan, petang di kedai chai bertemu juga, malam minum chai kena. Muka sama ni. Itu tai lalat boleh bilang di muka. Kena. Begitulah solat. Hari-hari ngaji buat solat, dengar buat solat hari-hari. Kita tak boleh, orang panggil apa, tak boleh challenge lah. Kita sebulan sekali, sebulan 2 kali dengan buat solat pening-pening pula tu. Dengar sekali tak melekat lagi, dengar 2 kali baru nak pening-pening, 3 kali baru nak mesra. Satu-satu topik tu bukan senang tuan. Jadi apabila disebut solat, maka tergambar kebanyakan 13. Kadang-kadang nampak dalam minda kita tuan, berdiri, rokok, iktidal, tahiyat tak nampak pun tahiyat akhir, salam tak nampak kadang-kadang, takbir tak nampak, duk nampak amali je, nampak praktikal, ucapan tak nampak. Biasanya nampak berdiri, rokok, iktidal, duduk, tahiyat hilang, takbir tak nampak. Macam mana nak bagi nampak? Kena mesra. Nanti pelik, saya tak nampak ustaz. Biasa tu. Takkan nak nampak tu ngaji apa, bukan sebati, bukan mesra dengan dia. Para arif billah sangat mesra dengan solat. Mesra ni tuan-tuan bukan buat pagi sampai malam, bukan buat saja ilmu tu. Tahap ilmu dia itu sama dengan tahap dia buat. Tu dipanggil urfi. Begitu juga muqaranah tu pada dua. Muqaranah ni niat, tempat niat. Dalam tahu niat dalam takbir, tapi cara niat, orang yang muqaranah hakikiyah, dia panggil niat yang sebenar-benar penuh, mula A sampai Ra. Tidak ada satu ruang sedikit pun Allahu Akbar, tidak ada satu ruang sedikit pun yang tidak ada niat. Ini bukan level kita. Penuh ada, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah. Tapi kita bercakap lain, cakap lain. Ini bukan bercakap. Kalau bercakap hati, dia panggil hadisun nafsi. Dan kadang-kadang orang kita, dia bertukar niat dengan percakapan hati. Apabila dia kata usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allah, hati dia ikut. Apa dia cakap hati dia? Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut iman tunai kerana Allah. Itu bukan niat, itu hadisun nafsi. Niat ni dia tak perlu bercakap hati pun, dia terlintas zuk kejap je. Kita kadang-kadang terlintas di pada Allah, tak ada Allah, settle niat kita, kosong. Itu nombor 2. Dia panggil apa? Muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni cara niat bagi orang awam seperti kita, iaitu masa niat yang panjang itu dia hanya datang niat pada tempat tertentu. Kadang-kadang niat pada Allah, dah kosong. Allah, settle. Itu kosong, tak ada apa-apa. Itu level yang kedua. Baik, kita dah tahu tuan, kita jangan baca saja. Pertamanya istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah namanya. Habis satu. Keduanya istihdar yang urfi. Istihdar urfi, iaitu gambaran diri sembahyang urfi. Dia gambar sebahagian saja, nampak anggota sembahyang, tak sepenuhnya. Baru nak mengenal sembahyang macam kita. Itu urfi. Dan muqaranah yang urfiyah namanya. Habis, bermula makna istihdar yang hakiki. Apa makna istihdar yang hakiki? Istihdar, gambarkan dirinya yang sebenar, iaitu bahawa menhadir. Menhadir ni terbayang. Terbayang, itu makna menhadir. Terbayang ia seseorang di dalam hatinya akan apa? Sekalian rukun sembahyang itu. Dia terbayang semua rukun sembahyang atau hakiki. Dia panggil istihdar sebenar. Terbayang. Bila terbayang ni? Ketika dia berdiri. Ini antara beberapa perkara sunat. Ketika berdiri, beberapa perkara sunat. Pertama, kena terbayang diri.
Jangan fikir benda lain. Kosongkan minda kita daripada urusan lain. Walaupun serabut macam-macam urusan, macam-macam dia punya, kita punya komitmen dalam minda kita ni, zerokan, kosongkan. Lupakan seketika. Lupakan benda lain. Nak ingat apa sebelum takbir itu? Ingat diri sembahyang. Paksa ingat diri. Datang, panggil. Tak datang pun paksa panggil. Mana solat tak datang ni? Panggil. Itu dia panggil. Bayangkan diri sembahyang. Ni ketika duduk diri tu ingat benda lain ni. Itu dia serabut tu. Tu sembahyang tak tenang. Nak tenang macam mana? Allahu Akbar pun duduk masuk macam-macam lagi. Minda kita duduk berkecamuk dengan urusan dunia. Tak boleh lupakan sekedar. Kesenangan nak lupa. Jadi pertama kita istihdar. Hakiki tak boleh. Tak boleh hakiki, urfi. Datang bayang tak? Bayang, nampak separuh pun tak apa. Tu urfi. Nampaklah rokok intidah macam duduk diri, nampak bayang duduk diri tu. Okey. Yang kedua, luruskan tangan. Tangan jangan bergerak. Ini sunnah. Dia panggil prepare sebelum takbir. Persediaan sebelum takbir. Luruskan tangan ke bawah. Jangan sambil-sambil siap buat tangan, saya exercise. Ni macam-macam. Tu Iman tu tengah luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan barisan depan. Sunnah Iman cakap. Kita pun ni selesai ni. Sunat terus kemudian lurus. Okey, satu. Yang kedua, kaki. Sunat betulkan kaki. Tu sunat sebelum takbir. Kaki beda ataupun buka sekadar sejengkal. Lagi sunat muka, tuan-tuan. Muka tak sunat pandang depan, terus sunat pandang bawah. Dia panggil sunat mata memandang kawasan. Kawasan sujud. Belum tepat lagi kawasan sujud. Dia tak nak pandang kawasan, pandang tempat sujud pun okey. Lepas bar je, dia pandang, dia kekalkan tempat sujud. Belum bar kawasan. Dia tengok keliling kawasan tempat sujud dia. Dia punya skop pandangan dia lebih luas sebelum takbir. Takbir saja kekalkan fokus pada tempat sujud. Jangan kawasan lagi, tempat sujud. Jangan lebarkan dia punya penglihatan dia. Dia punya fokus dia jangan buka. Fokus dia kecilkan, tempat sujud je. Tapi belum takbir, dia boleh luar fokus. Fokus apa? Pandangan dia keliling, masuk kawasan. Takut ada benda yang mengganggu dia, tempat dia nak letak dua tangan. Takut ada tempat sujud dia ni, dia boleh prepare. Itu dipanggil sunat sebelum solat. Beberapa perkara, antaranya mata tengok kawasan. Makruh juga tuan-tuan kalau dia takbir dalam keadaan berdiri. Macam mana berdiri? Dalam keadaan wajah dia, mata dia, biasa kita tengok dinding. Ni, mata kita dinding. Kalau tak tengok dinding pun tengok belakang Tok Imam. Tak tengok belakang Tok Imam, tengok kaki. Kaki orang depan. Orang depan tak ada, kita duduk sah depan, tengok kaki Tok Imam. Tak sunat. Yang sunat terus tengok kawasan tempat yang kita nak sujud. Makruh dia melihat depan walaupun belum takbir, tetap makruh. Bukan kata mula takbir baru terus sunat tengok bawah, tetap makruh walaupun belum takbir. Sebab sunat sebelum takbir pandangan dia melihat kawasan. Macam kita tu apa macam ni takbir, Allahu Akbar, terus baru dia punya ni, baru dia punya donggak ke bawah. Itu dipanggil makruh. Baik. Tu tempat yang kita nak kena istighfar. Settle. Itu menhadir ia, yang ia terbayang ia orang sembahyang dalam hatinya, akan sekalian rukun sembahyang itu terbayang itu dengan tu secara tafsil. Secara tafsil, jadi secara detail 13 rukun semua nampak. 13. Dan sejak dahulu ini sebelum daripada takbir. Jadi terbayang ini sebelum takbir. Apabila mula itu apa yang kita bayang tadi terus terlintas dalam takbir. Dia bersambung. Yang kita bayang diri sembahyang, gambar baru. Nampak diri sembahyang semua 13 tu diri. Apabila kita terus takbir, mula terlintas. Terlintas apa? Lebih spesifik. Tadi umum. Tadi diri sembahyang umum. Apabila takbir je spesifikkan apa
apa jenis sembahyang kita ni, barulah hadir aku sembahyang. Lebih spesifik lagi, fardu maghrib 3 rakaat. Dalam takbir kena spesifik lagi. Kalau tadi istihdar secara umum diri sembahyang, maka takbir je mula detailkan sembahyang apa. Fardu apa? Maghrib. Berapa rakaat? Ni sunat 3. Tunai atau qada? Tunai. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu detail yang sunat. Bila? Dalam takbir. Itu dia akan bersambung. Dan makna istihdar yang urfi, iaitu bahawa menhadir, yang terbayang ia musalli akan sekalian yang tersebut itu di dalam hatinya. Dalam hati dahulu ni sebelum daripada takbirnya, dengan ijmal ini secara ijmal, secara ringkas jua, secara ringkas saja. Itu dipanggil urfi. Macam kita sebelum berdiri terbayang dulu, diri sembahyang. Terbayang apa? Spontan. Spontan tu apa? Ringkas je, 3-4 saja nampak anggota. Itu dipanggil urfi. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah. Ini kita dah jelas semua tuan-tuan, kita baca saja. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah. Makna muqaranah tu tempat niat sembahyang tu, iaitu bahawa muqaranah artinya disertakan. Serta tu ada niat tu. Serta tu ada niat dalam takbir, ada niat segala, serta akan segala niat tu yang diistihdar akan dia akan niat tadi, dengan tafsir, dengan cara macam mana nak detail, dengan segala juzuk takbirnya. Semua 8 huruf itu kena ada niat. Itu dipanggil niat yang sepenuh. Kita boleh niat sepenuhnya sembahyang dalam takbir, mula alif sampai ra, itulah dia panggil muqaranah yang sebenar-benar. Ni bukan level kita. Itu dipanggil muqaranah hakikiyah. Dengan segala juzuk takbirnya, mula daripada awalnya hingga akhirnya. Dan makna muqaranah yang urfiyah yang kita nak niat macam mana kita ni, iaitu bahawa di muqaranah, di niat akan barang, akan niat juzuk salat tu, istihdar akan dia. Istihdar tu mana apa? Maksudnya rukun sembahyang ataupun sembahyang yang diistihdar akan dia. Maksudnya dia nak niat ni benda yang dia digambar tadi, yang dia terbayang tu. Dia niat itu, yang dia terbayang tu. Secara dengar tu, tu dia panggil takluk. Niat macam mana? Dengan ijmal, secara ringkas. Kita niat secara ringkas, tak sepenuhnya. Kalau sepenuh tu dia panggil niat yang sebenar. Dengan satu juzuk daripada segala juzuk takbir dia 8. Dia 8 tu alif lam lam ha tu dia terbayang di mana-mana. Contoh terbayang di Allah je. Allah komplit. Aku sembahyang fardu maghrib. Di mana? Datang 3 juzuk. Di Allah akbar kosong. Sah. Dan telah memilih orang. Yani oleh. Orang ni oleh, dia bukan orang tu, oleh. Silap. Dan telah memilih oleh, itu bukan orang. Dan telah memilih oleh sebahagian, setengah tu sebahagian ulama yang besar-besar, seperti Imam Ghazali dan lainnya. Lain ni seperti Imam Haramain, akan sah bagi orang yang awam dengan istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Sebaik ada qada tuan-tuan. Qada ini yang ditarjih oleh Imam Ghazali dan Imam Haramain, sah muqaranah urfiyah. Tak wajib sepenuhnya kena ada niat. Itu level kita lah. Maka bagi muqaranah yang urfiyah itu, yang kita dah buat tu 36 surah, 36 gambaran. Ini dalam kitab surah, ada kitab surah ada. Sekaliannya itu memadasah bagi orang awam. Wallahu a'lam. Syahdan insyaAllah masuk tajuk baru. Ni tajuk yang penting tuan, iaitu sunat mengangkat 2 tangan pada
ketika takbiratul ihram ni amali ataupun praktikal sunat tambahan. Wajib lepas 21 syarat wajib dah lepas, kemudian dipakejkan, dikombainkan dengan perkara sunat ketika takbir. Kita akan pakej sunat ketika takbir ni. Ada beberapa sunat ketika takbir. Nampak sunat tuan-tuan, tapi dia ada dua benda yang kita mesti fokus. Sunat ke wajib ni sama dia tuan-tuan, dua benda. Pertama, fokus pada nilai, baru kita excited. Nilai pahala yang Allah offer pada kita. Orang tak nampak nilai ni tuan-tuan, tak ada motivate, tak ada motivasi dalam agama ni, tak ada tindakan. Dia tak ada rasa apa, buat tak buat sama. Sebab apa? Kesedaran terhadap tawaran Allah Ta'ala yang sangat lumayan itu, dia tak ada pengetahuan, tak ada ilmu. Itu pertama. Yang kedua, dia kena ada minda macam mana nak dapat tawaran itu. Itu kita fokus tata cara. Sunat besar, ya, bukan saja wajib. Jadi kita nak kena buat juga benda sunat dalam sembahyang ni. Ketika takbir tu wajib, apa sunat ketika takbir? Maka untuk dapat pada sunat ketika takbir itu, oleh kerana sunat dalam solat ni Imam Ghazali kata besar nilai dia, jangan lepaskan. Maka kita nak buat. Macam mana nak buat? Maka cara nak buat untuk dapat pahala, dia tak boleh hantar. Macam kita tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu angkat itu sunat, tapi macam mana cara nak angkat? Ada cara tuan-tuan, dia dapat cara biasa, dia buat kena, ya, tapi kena level sunat tak afdal. Okey lagi, dapat juga pahala. Tapi yang kedua bahaya. Yang kedua, dia angkat cara biasa, tak kena tempat, tak dapat langsung pahala. Bukan dapat pahala biasa, tak. Pahala biasa tu pahala sunat. Yang kedua lebih pahala afdal. Tak kena tempat, tak dapat. Orang angkat tangan tuan-tuan, angkat tangan ketika rukuk, angkat tangan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ada angkat tangan ketika bangkit tahiyat awal. Ada 4 mazhab Syafi'i. Kita nak fokus 4 Syafi'i, mazhab Syafi'i dari sudut cara. Sebab kalau silap tuan-tuan, silap cara, ada situasi yang bukan dapat biasa, tak dapat langsung, bahkan makruh. Hukum makruh diangkat. Kenapa? Terlebih tempat. Tempat ini bukan sunat angkat. Dia terlebih. Dia ingat tempat angkat tangan ni lepas bangkit baru angkat. Bukan. Ketika tu kita nak tahu, ketika bangkit mula dari mana, stop kat mana. Kalau terlebih tempat orang tuan-tuan, tak sunat, makruh. Itu kita akan bincang akan datang. Agak penting tajuk ini. Kita nak fokus nilai dan cara untuk dapat nilai. Kita ulang benda-benda basic insyaAllah tuan-tuan. Orang muda tak apalah, orang muda tu sekali dia ingat lah. Tapi untuk kita yang tak muda tak tua ni, kena guna teknik ulangan. Saya semalam tempat di salah satu surau di Ampan, kampung aku tak. Dah lama mengaji kat situ, dah mengajar kat situ. Komponen wajib dah habis, masuk komponen sunat pun hampir nak habis dah. Dia sebut benda sama, fokus. Tapi tak apa faktor yang payah untuk ubah. Mungkin kerana lama sangat dia buat, tak boleh ubah. Ataupun mungkin kerana dia tak percaya walaupun ada kitab. Ataupun mungkin faktor-faktor lain. Saya cakap kat dia orang, saya kata kat akak di belakang, jangan tutup. Syarat sah follow iman tak boleh tutup tirai. Dia tutup. Masa kita mengajar tak boleh tutup. Ulang, akak kena buka. Siap panggil, akak buka. Waktu nak solat, tutup. Tu mungkin terbiasa. Apabila dia terbiasa, nak ubah sesuatu yang 20 tahun dah kita buat, bukan satu benda yang senang. Macam kita, nanti kita belajar, bila nak mula akak ni kan, bila nak mula akak, bila nak stop. Bukan senang tu. Kalau dia dah buat lama, nak ubah balik jadi terikut rentak lama, berjalan cara lama. Bukan senang nak ubah cara berjalan kita pun. Dan kita berjalan cara lenggang, nak ubah berjalan straight, bukan senang. Tapi kita cuba motivate diri sendiri, niat yang betul, dapat ilmu, nak ubah sejajar amalan kita dengan ulama, dengan nas ulama, dengan kitab ulama. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Itu dipanggil apa tuan-tuan?
Tu dipanggil, kenapa kita kadang-kadang ulang benda yang sama. Orang muda jemu dia tu tak mudah sama tu. Dah berapa kali dah dengar, kami dengar dah itu. Memang dengar, tapi nak buat tu. Tu untuk orang-orang yang tak muda, yang tak tua, perlukan ulangan-ulangan. Sebab dia nak masuk landing dalam hati bukan senang. Dengar ni, duduk di luar baru. Tapi nak masuk dalam, bukan suatu benda yang mudah. Kalau orang fresh 17 tahun ni tak apa lah sekali cakap tu. Jadi sebab dia tengah bergetah lagi ni. Jadi teknik ulangan itu kita akan buat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jemu lah benda yang sama tu. Macam kita dah sebut tu, angkat tangan bangkit tahiyat awal saja. Rekat pertama dia angkat juga, rekat ketiga angkat juga. Kenapa? Dah biasa dah angkat setiap rekat. Rakaat kedua naik ketiga saja ban. Oh, dia dengar je lah. Sekejap lagi tengok dia buat. Kat pertama naik, ketiga keempat naik, Allahu Akbar. Angkat je. Makruh boleh batal. Dua makruh, kalau muktamad satu pandangan kata haram, pandangan yang kedua kata makruh. Tapi bahaya apa? Ni, kalau hangguk kepala batal kerana 3 gerak. Nampak tak? Kita pula dah ulang. 4 tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i je 4 tempat angkat tangan tu apa? Mazhab Maliki 1 saja. Mazhab Maliki sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Sebab itu gen Maliki tuan-tuan, kita tengok orang Pakistan, orang India, Bangladesh, Sri Lanka, tak banyak angkat tangan. Dia bergaul je banyak. Angkat tangan tak ada. Takbir Allahu Akbar. Tengok, tak angkat rokok dia tak angkat, i'tidal dia tak angkat. Bakit tahiyat awal ke tahiyat ke rakaat ketiga dia tak angkat. Dia tengok pelik, dia kata orang Malaysia mazhab Syafi'i ni kerja angkat tangan. Tu bukan Syafi'i cakap kat dia, tu mazhab dia. Syafi'i ada 4 saja. Kalau jenis rakaat kedua naik ke rakaat ketiga, rakaat ke pertama naik ke rakaat kedua angkat, itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab dia. Rakaat ketiga naik ke rakaat keempat, Allahu Akbar, angkat tangan, itu mazhab dia. Syafi'i tak ada. Syafi'i tahiyat awal naik ke rakaat ketiga, itu tempat keempat dalam mazhab Syafi'i. Maliki Hanafi tak ada. Ahmad bin Hanbal aja, dia hampir sama dengan mazhab Syafi'i, dia ada 3. Ahmad bin Hanbal ada 3, maksudnya ada Syafi'i ada 4, Maliki Hanafi ada 1. Takbiratul ihram. Tu dia tengok game Malaysia ni, dia kata pelik tengok. Kita pula pelik tengok dia, kerja berganggu dia. Dia mazhab dia berganggu tak apa. Ni, nak janggut-janggut. Maulana pun janggut juga. Ni main janggut. Sebab apa? Mazhab mereka tak apa. Cuma bukan sunnah. Kalau Maulana yang betul-betul kemik dengan sunnah, mereka tak main janggut. Hak main janggut tu, hak ni je, hak ter je. Tapi nak cerita tak apa. Maliki dan Hanafi tuan bergerak 3 okey. Nak main janggut macam mana sampai habis solat pun tak apa. Ni main macam ni. Okey. Kita jangan. Kita batal 3 1 2 3 batal. Tu perbezaan mazhab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.